إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد قال الله عز وجل في محكمه التنزيل أو في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. آمين يا رب العالمين. Surah Al-Fajr, surah ke-89, sambungan setelah beberapa bulan kita tidak bersama-sama disebabkan pandemik COVID-19, maka kita akan sambung dari titik atau ayat terakhir pertemuan kita yang lalu pada bulan Februari, iaitu sambungan dari ayat ke-22 sehingga ayat ke-30, iaitu ayat terakhir dalam surah Al-Fajr ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama sebagaimana kelaziman teruskan dengan kebiasaan kita di sebalik pematuhan kita kepada norma baru. Surah Al-Fajr, surah ke-89, kita baca terlebih dahulu beramai-ramai, bermula dari atau bersambung dari ayat ke-22 sehingga ayat ke-30 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ayat ke-21 dulu sebab kalau ikut kepada Fadilatul Syekh Dr. Wahbah Zuhaili ini, bahagian ini sambungannya ataupun bermulanya dari ayat ke-21, walaupun kita telah melihatnya ataupun membacanya dan maksudnya telah diperincikan sikit sebanyak tempoh hari. Tapi untuk kesinambungan kita sambung dari ayat ke-21 sehingga ayat ke-30 insya-Allah. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bermaksud ayat ke-21, jangan sesekali kamu berbuat sedemikian apabila ataupun bersikap sedemikian apabila bumi itu digoncangkan berturut-turut. Ayat ke-22, dan datanglah Tuhanmu itu pada mahsyar dan malaikat itu berada dalam keadaan sofa, ya, dalam baris yang tersusun. Ayat ke-23, dan pada hari itu dilihatkan kepada kamu neraka jahanam, dan pada hari itu barulah manusia akan mengingati apa yang tidak lagi berguna ingatan tersebut kepadanya, iaitu apa yang dilakukan dalam kehidupan di dunia dahulu. Ayat ke-24, dia mengatakan, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk kehidupan aku ini, iaitu kehidupan aku pada hari akhirat ini. Qaddamtu li hayati. Ayat ke-25, maka pada hari itu tidak ada seorang pun, ya, yang siksa dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana siksaan tersebut berbeza dengan siksaan-siksaan apa yang berlaku pada kehidupan di dunia dahulu. Ayat ke-26, dan tidak ada seorang pun yang mengikat ketat seumpama ikatan Allah Subhanahu wa taala, wala yusiqu wasaqahu ahad. Ayat ke-27, wahai jiwa yang tenang. Ayat ke-28, irji'i, iaitu kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha. Irji'i ila rabbiki radiyatan, dengan hati yang redha, dengan rasa yang redha, mardiyah, kamu redha dengan Tuhanmu dan Tuhan kamu redha denganmu. Fadkhuli fi ibadi. Ayat ke-29, maka masuklah ke dalam syurgaku, masuklah ke dalamnya wahai hamba-hamba aku. Wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah padanya wahai hamba-hamba aku. Wadkhuli jannati, dan masuklah, ya, kamu ke dalam syurga aku. Sadaqallahul aliyyul azim. Al-alaqatu baina hadhil ayah wal ayat as-sabiqah. Kaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Sebelum itu yang dimulakan Tuan Imam, seterusnya adalah tuan kuasa masjid, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kita sekali lagi bersua pada kali ini sebagaimana yang disebutkan pada mukadimah tadi. Setelah 5 bulan lebih kurang tempoh sejak pertemuan terakhir kita disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, dan insya-Allah dalam pertemuan kita sambungan daripada bulan Februari yang lepas, kita berada pada bahagian terakhir surah Al-Fajr, iaitu surah ke-89, dan insya-Allah sebelum kita pergi dari satu ayat ke satu ayat, kita akan tengok kepada makna ijmali ataupun alaqah, ya, begitu juga dengan kaitan, ya, antara ayat yang dibacakan ini dengan ayat yang dibacakan sebelumnya. Apatah lagi setelah sekian lama ataupun beberapa bulan sejak pertemuan terakhir kita tempoh hari.
dan moga-moga cepatlah berlalu pandemik COVID-19 ini daripada kita. Doa-doa yang dibacakan oleh Tuan Imam sebentar tadi pun banyak yang sudah tentu baik-baik semua, dan moga-moga Allah SWT makbulkan, kerana norma baru ini bukan norma bukan kebiasaan kita lah, kerana kebiasaan kita ialah kita solat rapat-rapat, bukan jarak-jarak, jadi moga-moga itu satu contoh lah, kita moga-moga Allah SWT makbulkan doa kita dan kita kembali kepada keadaan asal. Dan tentu kita peranan dengan perlu pematuhan kepada SOP ataupun prosedur operasi standard, kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan juga sudah tentu mesti diberikan dengan baiklah. Baik, kita terus kepada kaitan ayat dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam surah ini ataupun dalam bahagian ini disebut oleh Fadilatul Syekh, setelah Allah Subhanahu wa taala mencela manusia disebabkan pandangan mereka yang salah mengenai konsep kaya dan miskin, dan perbuatan mereka yang buruk kerana mementingkan dunia dan lupa akhirat, mengumpulkan harta tanpa mengira halal atau haram. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dan memberitahu mereka kedahsyatan dan kekerunan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala lagi selanjutnya menjelaskan lagi bahawa mereka akan menyesal pada hari tidak ada lagi penyesalan pada hari tersebut, iaitulah apabila manusia digambarkan menyebut yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, iaitu manusia menyebut celakalah diri aku kerana aku qaddamtu li hayati, apa yang aku bawa di depan, iaitulah apa yang aku bawa pada hari akhirat kelak ini tidak cukup untuk menjadi nilai ganti untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa perkara yang disebutkan selanjutnya juga, ini kerana hari akhirat itu adalah hari pembalasan, yaumul akhirah. Itu juga digelar sebagai yaumul jasad, dan bukan hari untuk beramal, bukanlah hari untuk disebut sebagai yaumul amal atau yaumul ibadah ataupun yaumul taklif. Dunia ini dikenali sebagai darul taklif ataupun darul ibadah, negeri dalam kehidupan di dunia ini adalah negeri amal ibadah, ini adalah negeri tanggungjawab, bukan negeri jaza, bukan darul jaza. Hari akhirat ataupun negeri akhirat ialah darul jasad. Negeri dunia adalah darul ibadah ataupun darul taklif, ataupun boleh juga dikenali sebagai darul ibtila, sebagaimana yang kita sedang alami bersama-sama ini, negeri ujian, dan ini menepati sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebut dunia ini sebagai negeri ujian, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang mana ada huruf lam di situ, wala nabluwannakum, itu membawa maksud satu perkara yang pasti apabila hujan itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wala nabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kamu. Maknanya hujan itu pasti akan menimpa kita. Cuma mungkin ia berbeza sebelum ini daripada satu pihak kepada satu pihak yang lain. Hujan itu mungkin berbeza-beza. Cuma kali ini mungkin ia adalah ujian yang sama. Kita mengalami common task, kita mengalami ujian yang sama, apatah lagi secara khususnya di negara kita ini, kita berdepan dengan 3 isu besar yang sama. Semua orang merasainya, walaupun dos itu mungkin berbeza antara satu dengan yang lain. Pertamanya ialah ujian apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sudah tentu tidak lain tidak bukan ujian kesihatan. Sehingga kita nak datang ke masjid pun kita perlu mematuhi SOP yang berkenaan. Sehingga kita nak datang ke masjid pun kita risau selamat atau sebaliknya.
Sehingga kita nak pergi ke mana-mana tempat saja sekalipun, kita berdepan dengan kebimbangan yang sama, kita berdepan dengan kerisauan yang sama. Ini yang dikatakan sebagai ujian kesihatan. Yang keduanya adalah ujian ekonomi. Ia juga datang dalam keadaan yang serentak dengan ujian kesihatan. Sebagaimana yang kita maklum, di setengah tempat sudah berlaku retrenchment, sudah berlaku downsizing, sudah berlaku VSS diberikan kepada pekerja-pekerja. Ini menggambarkan bahawa kita berdepan dengan ujian ekonomi dan masa sama kita juga berdepan dengan ujian kesihatan. Dan secara spesifiknya lagi di tempat kita juga berdepan dengan ujian politik. Kerana walaupun sidang Dewan Rakyat masih belum berakhir, tapi kita dapat lihat bahawa ketidakstabilan politik itu masih berlaku dalam negara kita. Ketiga-tiga ujian ini datang serentak, yang kalau kita imbau kembali, kadang-kadang hanya ujian politik saja yang datang. Ujian kesihatan dengan ujian ekonomi tak ada, ataupun ujian ekonomi sahaja yang datang, tetapi ujian kesihatan tak ada, ujian politik tak ada. Tapi kali ini amat berbeza, kerana ketiga-tiga ujian ini datang dalam keadaan serentak. Dan ini sebenarnya adalah satu, telah disebutkan tadi bahawa inilah menggambarkan bahawa dunia adalah darul ibtila, negeri ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, yang menyebabkan kita mari perasaan rasa takut. Takut ujian kesihatan, takut ujian ekonomi, takut ujian politik, terutama orang yang terlibat secara sepenuh masa dengan politik, nanti hilang jawatan, nanti hilang itu, nanti hilang ini dan sebagainya. Bisyai'in minal khauf, rasa takut, kerana apabila ditimpa ujian itu akan adalah perasaan-perasaan sedemikian. Wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Ujian-ujian itu juga datang dalam bentuk kelaparan. Ujian-ujian itu juga datang dalam bentuk wal anfus, maknanya adalah kelemahan jiwa, bolehlah dimaksudkan juga sebagai lemah semangat, bolehlah dimaksudkan juga sebagai seolah-olah hampir berputus asa dengan kehidupan. Maknanya jiwanya tidak kental, semangatnya semakin luntur. Wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, dan juga buah-buahan, kalau dia ada kebun ke, kalau dia ada ladang ke, tak nak menjadi, ataupun rezekinya berkurangan, separuh daripada jumlah asal. Overhead dia bulan-bulan sejak pandemik COVID-19 berkurangan separuh daripada sebelum pandemik COVID-19. Ini semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Lagi-lagilah menepati ciri yang disebutkan, dunia ini adalah negeri ujian. Selain daripada negeri ibadah, selain daripada negeri-negeri untuk kita mengumpulkan segala amal bakti kita. Tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat tersebut wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Sudah tentu ujian ini adalah satu perkara yang pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai orang Islam sudah tentu kita kena banyakkan bersabar. Dan sudah tentu juga dalam masa sama kita perlu menerokai peluang baru, ruang baru, macam mana untuk kita survive dalam tempoh yang ada ini, kerana selagi mana kalau dari sudut sains kesihatannya vaksin belum ditemui, virus masih berada di luar sana, maka beginilah kehidupan kita. Dan sebab itulah antaranya kita sebagai orang Islam sudah tentu kita mendoakan kepada Allah SWT agar wabak sebegini dijauhkan daripada kita, dan moga-moga cepatlah kita kembali kepada norma yang asal. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut manusia yang lalai baru memikirkan pentingnya peringatan pada hari kiamat. Pada hari itu barulah manusia itu akan ingat, tapi tidak ada lagi
peringatan itu berguna kepadanya, ya. Dan bila kita balik kepada apa yang dimaksudkan dengan alaqah, ataupun juga dalam sama makna ijmali, kita boleh rangkumkan juga, ini menunjukkan bahawa benarlah apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, yang menyebut bahawa manusia akan melalui tingkat demi tingkat kehidupan, ya, yang mana terbahagi tingkat demi tingkat kehidupan itu kepada 4 bahagian. Ya, yang pertama yang disebutkan tadi, ya, apabila kita mengalami kepelbagaian rasa, ya, dalam mentafsirkan ayat la tarkabuna tabaqan an tabaq, ya, bahawa manusia itu pasti akan melalui tingkat kehidupan demi tingkat kehidupan. Syekh Utsaimin membahagikan kepada 4 tingkat kehidupan. Ya, yang pertamanya ialah tingkat kehidupan dari segi perubahan rasa. Perubahan rasa gembira kepada rasa sedih, ya, atau sebaliknya, dari rasa sedih kepada rasa gembira, ya, rasa selamat kemudian rasa tak selamat, kemudian rasa selamat semula. Ini adalah perkara-perkara yang lumrah, ya, dalam kehidupan manusia, yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikannya sebagai ujian kepada kita semua. Persoalannya sama ada kita mampu atau tidak untuk menempuhi ujian ini, ya. Sebab dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia maksudnya menganggap bahawa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman, ya, sedangkan mereka belum pernah diuji, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut lagi bahawa dan sesungguhnya kami telah menguji umat-umat sebelum kamu, ya, umat sebelum kamu telah pun diuji dengan pelbagai ujian, dan daripada ujian tersebutlah kami dapat mengetahui adakah kamu ini orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau sebenarnya dusta sahaja imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara spesifiknya balik kepada apa yang disebutkan di awal-awal tadi, kita berdepan dengan 3 ujian yang berbeza, yang besar skalanya, maka ia menentukan juga di mana sebenarnya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Kemudian juga Syekh Utsaimin menyebut bahawa tingkat demi tingkat kehidupan itu yang berlaku kepada manusia yang terbagi pada 4 itu, ya, yang pertamanya pasti akan berlaku perubahan rasa, sebagaimana yang kita rasa sekarang lah, kadang rasa selamat, kadang rasa tak selamat. Yang keduanya adalah perubahan fizikal, ya, daripada kecil kepada besar, daripada kanak-kanak kepada remaja, kepada orang tua, ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu ayat mafhumnya, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, kemudian mereka menjadi kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Selepas menjadi kuat itu manusia menjadi lemah kembali, ya, apabila bertambahnya umur, ya, mata pun sudah tidak nampak, telinga pun sudah tidak dapat mendengar, mata pun sudah tidak dapat melihat dengan elok, ya. Kalau nak mandi pun kena orang tolong mandikan, kalau nak makan minum pun kena orang tolong suapkan. Itu maksudnya manusia asalnya daripada lemah kepada kuat. Sebelum ini 2-3 tahun sebelum ini dia kuat, ya, tapi sekarang ini dia lemah kembali. Ini perubahan-perubahan yang biasa, ya, yang ghalib, ya, yang biasa, ya, berlaku dalam kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga adalah perubahan dari segi apa yang dikatakan sebagai perubahan dari segi tempat, ya, daripada khususnya dalam merujuk kepada ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ya, hatta zurtumul maqabir. Ini juga perubahan yang pasti berlaku dalam diri manusia, iaitu perubahan dari dunia kepada dari alam dunia ke alam barzakh, kemudian ke alam akhirat, ya. Perubahan tempat itu pasti berlaku, ya, dari alam roh ke alam rahim, ke alam dunia, ke alam barzakh, ke alam akhirat. Ini pasti juga berlaku dalam kehidupan manusia. Dan sudah tentu yang akhir sekali, dan ini yang paling penting, iaitu perubahan hati, ya, perubahan hati.
Ya, sebab itulah macam mana sekalipun apa yang berlaku di luar sana, moga-moga kita ini sentiasa istiqamah ya dengan ajaran agama, dengan ajaran Islam. Moga-moga kita sentiasa konsisten dengan ajaran agama, dengan ajaran Islam. Moga-moga sentiasa kita ni ada ya sense of belonging, ya ada rasa kebersamaan dengan agama kita ini. Ya, janganlah kita mentang-mentang lah ya, kalau sebagai contoh nak solat jemaah ini kena ada ya prasyarat tertentu perlu dipenuhi, maka kita take for granted bagi orang lain dulu ya. Bagi orang lain dululah, kita ni tak perlu bubuk-bubuk lah ya. Sedangkan Al-Quran mengajar kepada kita fastabiqul khairat. Secara umumnya ayat ini bermaksud bahawa maka berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Tak bolehlah kita take for granted ya, walaupun kita tahu tak macam dulu dah ya. Dulu tak apa, datang lewat sikit pun kita masih boleh solat jemaah. Sekarang ni tak boleh ya. Ada masjid pukul 1 dah tutup pagar dah ya. Ada masjid selagi mana tak penuh dia tak tutup lagi. Ada masjid bila masuk azan pertama dah tutup pagar dah ya. Ada masjid yang melaksanakan pendekatan berbeza-beza ini, tapi ini bukan halangan kepada kita ya. Yang pentingnya adalah usaha kita ya. Ini yang dikatakan sebagai dalam norma baharu ini, moga-moga hati kita ini kekal ya dengan sense of belonging itu kepada ajaran Islam itu ya. Maknanya dalam perkara-perkara yang berbau kebaikan itu, yang berbentuk kebaikan itu, kita tak berubah. Kita masih dalam keadaan sebagaimana dulu sebelum tibanya pandemik COVID-19 ini, iaitu kita ada rasa keterudaan itu sentiasa ya. Bila ada prasyarat ini bukan halangan kepada kita ya. Maknanya dalam konteks solat Jumaat kita usaha ya datang solat Jumaat walaupun kita tak tahu boleh masuk ke tidak ya. Itu maksudnya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu Nabi SAW berdoa dalam satu doa ya, yang merupakan doa dilazimi setiap hari, iaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Wahai yang membolak-balikkan hati ya, tetapkanlah hati kami ini, tetapkanlah hati aku ini di atas agama kamu ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, maka itu perkara sebagai mukaddimah ya. Juga perincian kepada apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh dalam beberapa perenggan ya, yang disebutkan yang dibacakan sebentar tadi. Maka jika kita melihat dari satu ayat ke satu ayat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pada ayat ke-22, kerana itu adalah ayat yang kita sambung daripada pertemuan kita yang lalu. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa ya. Bahagian ini dari ayat ke-21 sehingga ayat ke-30 berkaitan ya dengan keadaan manusia yang mementingkan dunia dan yang mengambil mudah ya keadaan pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat ke-22, antara perkara yang berlaku adalah wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Apabila manusia dihimpunkan pada hari akhirat di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan datang kepada mereka untuk mengadili mereka. Wajaa rabbuka ya, Tuhan akan datang kepada mereka untuk mengadili mereka. Wal malaku saffan saffa ya, dan malaikat itu dalam keadaan yang baris yang tersusun, saffan saffa. Kenapa? Tidak lain tidak bukan, salah satunya adalah untuk menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang malaikat ini seringkali digambarkan sebagai tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala, junudullah ya, tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat ya, kalau ada pertelingkahan antara dua buah negara ya, maka akan dikerahkan askar-askar ya, pergi ke sempadan masing-masing ya. Walaupun mungkin tidak berlaku pertempuran, walaupun mungkin tidak berlaku peperangan, tetapi kerahan askar-askar tersebut di sempadan ya, masing-masing sudah pun boleh menunjukkan kekuatan ya kepada musuh ya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, apabila malaikat itu dalam keadaan baris yang tersusun ya, itu menggambarkan kekuatan ya, kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia tidak boleh lari lagi ya daripada sudut mana sekalipun
Sebab itu kalau kita lihat dalam satu hadis Sahih Muslim nombor 5076 menyebut bahawa qala Rasul an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimamin 70,000 malakun yajurrunaha, yang bermaksud bahawa kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah menyebut neraka jahanam pada hari itu didatangkan dengan 7,000 tali yang masing-masing dipegang oleh 70,000 malaikat yang menariknya. Iaitulah peranan malaikat ini bukan sekadar datang dalam bentuk seorang tersusun, tapi ada peranan. Peranan itu dijelaskan dalam hadis ini dalam menyokong apa yang disebut dalam ayat berikutnya, iaitu waji ayauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu dilihatkan kepada manusia neraka jahanam, yang mana kita sebut tadi, di mana peranan malaikat alaihi wassalatu wassalam itu dalam memegangnya, dalam menariknya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan apabila berada dalam keadaan sedemikian, maka manusia pada hari akhirat tersebut yatadzakkarul insan. Ini wazan penuh tuan-tuan dan puan-puan. Yatadzakkarul insan ini bermaksud bahawa manusia akan manusia akan sentiasa teringat-ingat, manusia akan sentiasa teringat-ingat. Dia akan jadi flashback, dia akan jadi recall apa yang dia lakukan dulu dalam kehidupan di dunia, kerana ancamannya ialah neraka jahanam yang tidak benar melainkan benar-benar berlaku. Wa anna lahu dzikra, dan ketahuilah bahawa pada hari itu tidak ada lagi peringatan yang bermanfaat kepadanya. Tidak ada lagi peringatan yang bermanfaat kepadanya. Kerana jawapannya mudah. Hari akhirat adalah darul jazaa. Hari akhirat adalah negeri di mana Allah SWT memberikan pembalasan. Tidak ada lagi negeri yang dikatakan sebagai di sinilah amal ibadat dilakukan, di sinilah ujian diberikan untuk mengetahui siapa di kalangan kamu yang benar imannya kepada Allah SWT atau sebaliknya. Apabila ditunjukkan kepada manusia pada mahsyar itu, yang neraka jahanam itu dipegang, ditarik oleh malaikat alaihi wassalatu wassalam, ditunjukkan kepada manusia, lalu manusia akan teringat-ingat, adakah mereka ini akan berada dalam kategori untung atau rugi, apa yang dilakukan dalam kehidupan di dunia dulu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Lalu keseterusnya manusia mengatakan bahawa alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah orang yang mengerjakan amalan soleh. Qaddam tu ini bermaksud kita membawa bekalan untuk masa akan datang. Iaitulah kita membawa bekalan untuk hari akhirat kelak. Sebab itu dalam doa kita doa baik dunia, kita doa baik akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kerana kita nak berjalan jauh. Dan perjalanan jauh ini sudah pun berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita bermusafir, kita bukan pergi sehilang sepinggang. Kita mesti ada bekalan-bekalan yang dibawa. Kalaupun tidak bawa bekalan makanan atau bekalan minuman, sebab ada di pertengahan jalan bila berhenti di R&R, ada bekalan makanan, ada bekalan minuman, paling tidak pun kita bawa beg pakaian. Maknanya di sini adalah adanya barang yang kita bawa, sebab kita tahu kita nak berjalan jauh. Tapi dalam dunia ini, bila kita berjalan jauh, kita balik semula ke rumah. Tapi bila di hari akhirat kelak, kita nak berjalan jauh ini, kita tak balik dah ke dunia, kita kekal di akhirat. Lagi-lagilah kita kena sediakan bekalan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan, khairaz zadi, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan at-taqwa. Fa inna khairaz zadi
taqwa, ya, maka berbekallah. Apakah bekalan terbaik? Bekalan terbaik adalah takwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدًا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدًا. Ya, dua ayat ini menyebut bahawa apabila manusia itu berada pada nasib yang tidak baik, kata Ibn Katsir dalam tafsirnya, ay laisa ahadun asyaddu 'adzaban min ta'dzibillahi man 'asahu. Ya, yang itu bermaksud bahawa tidak ada seorang sekalipun di kalangan manusia apabila perakhirannya dalam neraka yang akan menerima azab yang lebih teruk, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana manusia itu melakukan maksiat kepadanya dan azab itu tidak pernah ditimpakan, ya, kepadanya yang lebih teruk berbanding azab yang ditimpakan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah, kalau kita tengok juga dalam tafsiran yang disebut oleh Fadilatul Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, bahawa azab Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbanding dahsyatnya, tidak terbanding periknya berbanding azab-azab, ya, berbanding siksaan-siksaan yang dilakukan oleh manusia ke atas manusia yang lain. Sebagai contoh, ya, apabila kita tengok dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan akhar liyadhuqul azab. Ya, badalna, ya, apabila dibakar manusia itu dalam api neraka, maka hancur luluhlah, ya, tulang belulangnya, kulitnya hancur lebur, tapi Allah SWT gantikan sekali lagi, lalu dibakar sekali lagi, ya, dan ia berulang, ya, apa nama ni, kejadian tersebut atau perkara tersebut, ya, untuk menggambarkan bahawa lebih dahsyat, yang lebih perik azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam kehidupan manusia, apabila seseorang manusia menyiksa seseorang manusia yang lain, kalaulah penyiksaan itu berlaku dalam bentuk membakar manusia hidup-hidup, ya, banyaklah kisah-kisah yang boleh kita ambil, ya. Pembakaran manusia hidup-hidup itu hanya berlaku sekali sahaja, ya, kita namakannya sebagai genosid ke apa ke, tapi sekali saja, ya. Maknanya manusia itu apabila dibakar hidup-hidup, dia mati, maka habislah. Sekali itu saja dia merasai siksaan tersebut. Tapi pada hari akhirat kelak, apabila disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah hancur luluh tulang belulangnya, ya, kulitnya jadi hancur lebur, maka digantikan sekali lagi untuk liyazuqul azab, dibakar sekali lagi, dan ia adalah tidak lain tidak bukan sebagai mereka ini merasai azab, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menggambarkan bahawa fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahada, ya, wala yusiqu wathaqahu ahada. Dan yusiqu wathaqahu ni maksudnya adalah sebagaimana kita baca dalam ayat kursi, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maknanya diikat tu tak boleh lari dah, ya. Kalau diikat itu tak boleh lari dah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran, ya, kalau manusia dimasukkan ke dalam penjara, mungkin dia tak diikat tapi dia dikurung, dia masih boleh lari. Sebab tu kalau kita baca akhbar, ya, ada saja peristiwa banduan lari daripada penjara, padahal dia dah dimasukkan ke dalam penjara. Ya, maknanya ikatan manusia itu walaupun dalam bentuk imprisonment, ya, dalam bentuk pemenjaraan, tapi masih ada ruang-ruang yang boleh dibolosi. Tapi Allah SWT tak, wala yusiqu wasaqahu ahad. Ya, ikatan itu sangat kukuh sehingga manusia itu tidak ada ruang, ya, untuk meloloskan diri. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini ayat iltifad, ya, sehingga ayat terakhir ini, sehingga ayat ke-30 ini dari ayat ke-27. Ayat iltifat ini adalah, kalau kita lihat, ya, bahawa Allah Subhanahu wa taala daripada ayat ke-21 lah, ya, pada asalnya, sehingga ayat ke-29 ini menceritakan ataupun ayat ke-26 ini menceritakan tentang bagaimana salah satu daripada peristiwa besar yang berlaku pada hari kiamat. Ya, tapi ayat ke-27 ini ayat iltifat, maknanya
berlaku perpindahan ataupun perbezaan dari segi komunikasi itu, ya, dengan menyebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, berpindah dah, ya, komunikasi itu sudah pun berbeza, iaitulah kepada orang-orang yang hujungnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maksudnya macam mana? Wa yas-sakinatu tsabitatu da'iratu ma'al haqqi, ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Macam mana nak mendapatkan jiwa yang tenang? Balik semula kepada, kalau Fadilatul Syekh ini menyebut dalam kitabnya, ya, memperincikan lagi bahawa ia bermaksud kembali kepada 4 ayat yang awal. Ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Macam mana nak mendapatkan jiwa yang tenang? Ya, kembali kepada 4 ayat yang awal dalam surah Al-Fajr itu, iaitu wal fajri wal layalin ashrin wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Ya, nak mendapatkan jiwa yang tenang, maka Fadilatul Syekh berpandangan bahawa kembalilah kepada, ya, begitulah kalau kita tengok dalam tafsir alim ulama mu'tabar yang lain, ia kembali kepada 4 asas utama yang mana ia menyebut tentang aspek ibadah. Pertama, wal fajr, demi fajar. Ya, ini selalunya dirujuk sebagai subuh lah. Ya, juga dimaksudkan dengan lebih terperinci sebagai menjaga solat subuh. Ya, nak mendapatkan jiwa yang tenang, menjaga solat subuh. Ya. Yang kedua adalah wal fajri walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Sudah tentu kita telah melewati ayat ini, ya, antaranya ialah tafsir ini merujuk kepada 10 hari pertama Zulhijjah. Bermaksud di sini adalah yang kedua, untuk mendapatkan jiwa yang tenang. Contoh itu adalah dengan merujuk kepada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang mana konsepnya adalah ada hari-hari yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan tidaklah semestinya hanya menumpukan kepada 10 hari pertama bulan Zulhijjah semata-mata, tapi juga ia bolehlah termasuk, ya, dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ia boleh juga kalau dalam tajuk puasa, kita boleh ambil puasa apa, ya, puasa 10 Muharram ke, boleh termasuk juga. Maknanya adalah hari-hari yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fajr ini merujuk kepada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, secara khususnya, dan secara umumnya bermaksud bahawa nak mendapatkan jiwa yang tenang dalam setahun itu, kita tengok balik apakah hari-hari yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, then go for it. Ya, maknanya itu adalah yang kedua. Wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr ini bermaksud dan yang genap dan yang ganjil. Ya, genap ni jumlah solat yang genap, ganjil ni jumlah solat yang ganjil. Bermaksud sini kembali kepada solat juga. Ya, kembali kepada solat juga, sebagaimana yang kita sebut mula-mula tadi, subuh, ya, iaitu berkenaan dengan solat subuh. Dalam erti kata lain bahawa solat, ya, nak tenang jaga solat, ya, nak tenang jaga solat, solat fardu, kemudian memperbanyak, ya, solat apa nama ni, sunat, ya, wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr, ya, dan malam, ya, apabila ia berlalu. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa disebutkan malam? Kerana malam ini seringkali dirujuk sebagai waktu terbaik untuk seseorang hamba itu bermuhasabah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila kita celik mata, matahari naik, ya, kita sudah tak nampak dah diri kita, yang kita nampak orang lain saja. Ya, sehinggalah bila malam kembali tiba, ya, segala-galanya gelap, maka disitulah peluang dan ruang kita untuk bermuhasabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama salaf. Ya, sebab itulah kalau kita ambil satu contoh, ya, dalam Ta'tirul Anfas min Hadithil Ikhlas, ya, Asy-Syafi'i, ya, menyebut, Imam Asy-Syafi'i menyebut bahawa bagaimana amal ibadat di kalangan para salaf, ya, mereka ini menzahirkan ibadat wajib,
tetapi mereka ini menyembunyikan ibadat sunat. Ya, kerana ibadat wajib itu boleh dizahirkan, iaitu syiar juga kepada agama, tapi ibadat sunat itu disembunyikan. Dan Imam Syafi'i melanjutkan lagi perkataannya lagi dengan mengatakan bahawa jikalah dizahirkan kesemuanya, ibadat wajibnya, ibadat sunatnya, risau-risau, sikit sekali manfaat pada hari akhirat kelak. Ya, maka kita kena imbangkan, ya, bukannya semua nak kena tayang kepada orang. Ya, ada benda yang kita boleh tunjukkan, ada benda yang lebih baik kita sembunyikan. Sebab itu ada slight difference di situ. Ya, ada perbezaan kecil di sini. Ini semua benda nak tunjuk pada orang. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini kita kena hati-hati. Ya, kerana permasalahan hati, persoalan hati ini, hati kita ni mudah sangat untuk berbolak-balik. Sebab itu dalam satu lagi kitab yang bertajuk Hilyatul Awliya, seorang alim yang bernama Ayyub As-Sakhtiyani, ya, dia ini seringkali melazimi qiyamul lail. Seringkali melazimi qiyamul lail. Tetapi sikapnya, ya, apabila tibanya waktu subuh, ya, Syekh Ayyub ini akan mengeraskan suara, ya, nak menunjukkan kepada orang lain bahawa seolah-olah dia malam tadi dia tidur, ya, dia tak bangun qiyamul lail. Ya, sebab dia risau jika ia dizahirkan, maka risau-risau tak ikhlas, nak suruh orang puji, ini kaki qiyamul lail, ya, ini kaki qiyamul lail. Maka Syekh Ayyub ini apabila tiba tersebut, dia akan mengeraskan suaranya, suara yang kalau kita kata suara tak pecah lah, ya, seolah-olah baru bangun daripada tidur, padahal semalam tadi qiyamul lail. Gitu, ya, ini contoh-contoh lah yang boleh kita sebutkan. Selanjutnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayat dua ayat terakhir, kembalilah kepada Tuhanmu, rabbiki radiyatan mardiyah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Hakikatnya orang yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ini, kelazimannya dalam kehidupan di dunia dia sudah pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam erti kata sentiasa meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioriti. Ya, irji'i ila rabbiki. Maka bila masuk syurga disebutkan sekali lagi, padahal dalam kehidupan di dunianya sudah pun dibuat sedemikian. Ya, kembali kepada Allah SWT itu dalam erti kata bahawa dia mengikut ajaran agama. Nak mengikut ajaran agama ini bukan mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ada perkara yang kita terpaksa lepaskan walaupun hawa nafsu nak sangat. Ya, ada hal haram yang perlu kita jaga. Ya, ini maksud kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bila masuk syurga Allah Subhanahu wa taala disebutkan begitu juga, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kerana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menatijahkan ketenangan. Sebab itu kalau kita dengar kisah-kisah orang yang menceritakan kehidupannya dulu dengan kehidupannya sekarang, orang yang berhijrah, ya, ini nak masuk Muharram ni, nanti banyaklah ceramah-ceramah tentang hijrah dan sebagainya. Kita dapat dengar daripada penceritaannya, kehidupannya sangat tenang. Ya, walaupun dulunya serabut dengan pelbagai perkara, tapi bila dia kembali kepada Allah SWT, kita dengar tu pun rasa tenang. Belum rasa lagi, ya, dah dengar pun tenang dah. Allahu Akbar. Radiyatan, dia reda. Dia reda tu maknanya dia reda Allah. Raditu billahi rabbah, dia reda Islam. Wa raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dia reda. Tapi bukan setakat reda tu maksudnya disebut dengan mulut saja. Reda tu dalam arti kata bahawa apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia tinggalkan. Ya, apa yang Islam ajar, ya, apa yang Islam larang, ya, itu masuk reda. Ya, penterjemahan kepada maksud reda, ya, dalam diri seseorang itu. Mardiyah, mardiyah dia pun diredai. Ini yang paling besarlah. Ya, apabila Allah SWT reda kepada hamba-Nya. Sebab itu kita doa, Allahumma inna nas'aluka, apa dia? Ridhaka wal jannah. Kita doa itu, reda dulu kita sebut, barulah syurga. Sebab reda ini penting, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kalaulah seseorang datuk dia bawa cucu dia pergi pusat beli belah, cucu dia nak mainan itu, nak mainan ini, macam-macam. Akhir sekali datuk ni kata pada cucu dia, ambil lah, ya,
Walaupun datuk terbayar, tapi dengan menyebut ambil lah, ya, dan hati dia serabut perut. Sebab kalau tak buat begitu, cucu dia bising, malu kat orang ramai, di pusat beli bola orang ramai, ya. Itu maksud beri dalam keadaan tidak redha. Tapi beri dalam keadaan redha ini bermaksud, ya, apa yang nak ni diberikan dan dia puas hati, ya, dan dia memang redha dengan pemberian tersebut, ya, dan ini berlaku, ya. Sebab itu redha itu penting, ya. Kadang-kadang beri tapi dalam keadaan marah, beri dalam keadaan tak redha lah tu. Kadang-kadang beri tapi dalam keadaan okey, ya. Itu maksudnya beri dalam keadaan redha. Yang kita nak pada Allah SWT ni, beri dalam keadaan redha, bukan beri dalam keadaan tidak redha. Sebab itu ada istilah apa yang disebut sebagai apa nama ni, beri. Allah SWT memberikan sesuatu kepada hamba-Nya yang mana pemberian tersebut menjauhkan dirinya lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang disebut sebagai istidraj. Kita minta jauhlah daripada perkara-perkara sedemikian. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah padanya hamba-hamba aku dan masuklah ke dalam syurga aku. Sebelum berakhir, saya nak ulas sikit tentang kenapa disebutkan perkataan ibadi itu ada ya mutakallim sebelum kita berhenti. Ini sedikitlah dalam kaedah bahasa Arab. Ibadi, padahal kalau sebut ibad tanpa ya di situ, kalau tuan-tuan tengok ayat ke-29 itu pun kita dah boleh faham maksudnya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat-ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ibad, ya, ibad ni maksud kita faham hamba Allah SWT, bukan hamba orang lain, bukan hamba lain, tapi hamba Allah SWT. Tapi dalam ayat ini disebut fadkhuli fi ibadi, ada ya mutakallim di situ. Allahu akbar. Banyak kali anda sebutkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa tidak ada baris, tidak ada perkataan, tidak ada huruf yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran saja letak. Ya, kalau kita mungkin betul lah, saya saja letak. Kenapa letak pasu bunga di sebelah kanan? Saya saja. Ataupun kenapa letak pasu bunga di sebelah kiri? Saya saja. Ya, ada juga yang tak saya saja. Sebab cantik letak di sebelah kanan, letak di sebelah kiri tak cantik. Ada juga. Tapi ada juga yang kadang-kadang saya saja. Ya, maka ibadi ini, ya, kalau kita tengok di sini, kenapa ada ya mutakallim dalam kaedah masyarakat? Sebab nak menggambarkan bahawa amal ibadat itu tahawul. Ya, kalau sebut ibadat tanpa ya mutakallim, maknanya adalah seseorang hamba yang amal ibadatnya dawam, yang istimrar, yang berterusan. Ya, maka ia logik, kerana begitulah kehidupan kita dalam dunia ini, mesti berterusan amal ibadat itu. Sampai bila? Sampai matilah. Ya, sampai mati. Sebab ini bekalan kita pada hari akhirat kelak. Ya, tapi bila disebut ibadi ada ya di situ, ia bermaksud tahawul, iaitu terhenti dah amal ibadat. Ya, bila terhenti amal ibadat itu? Bila masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka terhentilah amal ibadat. Sudah tidak ada lagi amal ibadat pada, ya, kehidupan di akhirat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hari akhirat disebut sebagai darul jaza, bukan lagi darul ibadah, bukan lagi darul taklif, bukan lagi darul ibtila. Ya, itu. Sebab kalau kita tengok contohnya dalam surah Maryam, ya, sebagaimana yang disebut oleh Isa alaihi salam, sebagaimana yang disebut dalam satu ayat membabitkan Isa alaihi salam. Apabila disebutkan dalam ayat tersebut, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah SWT memerintahkan aku itu untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat ma dumtu hayya, selagi mana aku hidup. Ini dalilnya. Ya, mana bila mati habis ha? Ya, tak ada dah kuliah subuh, ya, tak ada dah. Lewat sikit habis hari ni pun tak ada dah. Ya, begitu. Fadkhuli fi ibadi, maka kecaplah kamu nikmat syurga, ya, selama-lamanya. Wadkhuli jannati, dan masuklah, ya, ke dalam syurga aku, ya. Wadkhuli jannati, istimewanya juga lah sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut jannati, ya, syurga aku khusus. Boleh saja disebut jannah itu tanpa ya itu, ya, iaitu dhamir ya'udu, ya, ila Allah, ya. Tapi nak sebut bahawa meraihkan, nak kata bahawa syurga aku ni aku buat khusus untuk kamu. Syurga aku istimewa lah, ya, sebab ia khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita
faham bahasa Arab, kita rasa bila kita baca ayat ini dan kita faham penggunaan kosakata dan linguistic approach ini, pendekatan bahasa, kita rasa lain macam lah, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi setakat itulah yang anda nak kongsikan pada pagi ini secara ringkas lah, ya, insya-Allah dalam surah Al-Fajr. Moga-moga apa disampaikan pada pagi ini dalam bahagian terakhir ini boleh memberi manfaat kepada kita semua untuk kita sama-sama mengambil penglihatan daripadanya, yang mana kita boleh beramal dengannya, kita beramal dengannya, dan turut kita sama-sama menyampaikan kepada orang-orang yang bersama dengan kita pada pagi ini, insya-Allah. Dalam pertemuan akan datang, jika diizinkan oleh Allah SWT, sekali lagi kita akan masuk dalam satu lagi surah Makkiyah, ya. Awal dulu disebut juz 30 ini hanya dua surah saja yang bukan surah Makkiyah, dan surah Al-Balad ini satu lagi surah Makkiyah yang insya-Allah kita akan masuk, kita akan baca dalam pertemuan akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.